Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali minta maaf tentang minggu yang telah lepas. Jadi kita ada berjanji, iaitu nak mula muzakarah, nak baca, nak ada majlis ilmu pada malam Selasa, tetapi dah tak jadi juga dengan sebab adalah benda-benda yang berlaku wakwi tak boleh mari. Juga malam ni kalau kira sungguh tu juga tak boleh mari jugalah, tapi malu ketuk email. Dan juga orang panggil berasa salah, dah lama yang kita orang panggil apa buti dan tak ada mula-mula lagi. Kerana hari ni petang ada sikit uzur, dan iaitu bekak kaki. Kaki ni dah sejuk, dia nak mula bekak, nak mula gapo penyakit kita. Walau bagaimanapun alhamdulillah dah Tuhan beri kemudahan, Tuhan izin we boleh mula juga malam ni, dan insya-Allah berterusan pun Tuhan memudahkan we kita boleh ada setiap malam Selasa dan boleh mari bincang, mari muzakarah. Mudah-mudahan tambah sikit sebanyak keimanan kita, tambah iman kita, tambah benda-benda yang baik insya-Allah. Maka insya-Allah kita akan kita akan bercara, dan setiap malam Selasa ni dengan kita nak baca hadis-hadis Nabi, tapi hadis yang bahasa qudusiyah, hadis qudsi. Hadis yang Nabi kata, Tuhan kata. Seolah-olah orang panggil apa Quran, seolah-olah Quran. Nak mengajar tafsir babo ding makyung duk mengajar dah. Nak baca hadis Riyadhus Salihin teime duk mengajar dah, duk baca dah. Dan nak mengajar fiqh dah babo me nak Selasa duk baca dah. Dan nak orang panggil baca tasawuf pun ayah mai duk baca dah, penawar bagi hati. Maka ni tengah-tengah, bukan hadis Nabi dan bukan Quran, tengah-tengah. Maka kita yang dengar apa yang kata ni seolah-olah kita dengar Tuhan kata. Maka kita semua berhajat benar-benar kepada tutur kata Tuhan dan yang tuju kepada kita. Maka tutur kata Tuhan ni dah ia ada kebaikan dia, ada dia panggil rohaniah dia, ada nur, ada cahaya dia, yang apabila kita baca tu wakwi lembut hati kita, wakwi cerah mata hati kita, wakwi kita dapat benda-benda yang baik, yang wakwi kita tu berubah dalam hidup kita insya-Allah. Maka belum nak baca ada hadis yang kita nak bercara pada malam ni, dan sikit sebanyak dan suasana yang berlaku di hari ini dan sangat-sangat duka citanya, dan dia agak kata satu bala lah, satu cubaan daripada Allah. Walaupun kita sini alhamdulillah dan selamat dan tak ada tak nampak bayar pun kata nak boh nak gapo. Yang pertamanya tempat kita tinggi, yang kedua pula kita duduk tepi laut, maka pada galik enggak tak ada buah karu lah. Tapi dia Tuhan nak buah juga. Tapi tempat-tempat yang lain tu di hari ni lebih-lebih lagi di kawasan bala tu Allah. Pesalah dan budak tempat ngaji Quran, tempat budak perempuan tu duduk atas perabung. Dan duduk atas perabung sebab selah habis binaan, tunggu-tunggu orang panggil perahu nak mari ambil. Maka orang yang perahu marimbik bukanlah kata paling selamat daripada orang yang kena tinggal. Kadang-kadang orang yang marimbik dengan perahu lebih
orang panggil pun dapat benda tak baik lebih daripada orang yang duk tunggu-tunggu. Padahal orang yang duk tunggu-tunggu tak tahu lagi gapo nak berlaku dengan dia. Aib duka besar semua. Nah, lepas tu orang panggil dia ni nak duduk lama mana di atas tu. Nah, dan jika orang tak masuk maghrib bagaimana nak tidur. Allahu akbar. Maka waktu lepas zuhur tadi, lepas pada makan, maka bahasa mengatur, bahasa nak tak kepala sikit, serta kaki pun sakit, makan ubat sikit kata. Nah, nak tidur. Maka bukan tidur nyerah sangat dak lah, sebab nah Habib duk main dengan Hasun geger benar-benar seling jaga gitulah rumah. Dan kita tak ada pegang telefon dak. Tak ada kelih telefon. Lepas tu kelih Allah. Dia panggil abang ni ada gapo ni telefon Nesa ni dia sore ni. Mesti ada benda penting ni. Maka telefon kelih kepada dia. Nah, dan abang ni alhamdulillah dia ni orang hati murah. Dan dia pun dalam keadaan uzur. Dia kata berdoa, "Wih Tuhan mudah hidup dia, wih Tuhan siam penyakit dia." Nah, kerana dia tak lagi kena duk tak kata gitu ya. Orang panggil penyakit dia kedua tapsen. Maka dia telefon mari, dia kata lagu-lagu mana pun saya ni orang panggil tak nak kecek lagu mana dah apa. Saya ni habis katuk tahun tak tubik nak kecek tak tubik dah dia kata. Saya kata gapo berlaku apa aku mana siapa dah ke air dia jalan hidup jalan. Dia kata dak. Lepas tu dia tahu umuh di kampung asal dia di Bala. Nah, selepas habis umuh orang tua dia dan orang mari ambil dengan perahu. Maka anak saudara dia hak besar hak mari berperum di masjid di pondok tu naik sekali atas perahu tu. Dan naik atas perahu dia kata mak dia yang tua duk uzur. Nah, naik muak mak dia dan muak adik dia hak perempuan dan anak bagi adik dia perempuan 2 orang pula. Jadi atas perahu tu 5 orang lebih kurang. Nah, supaya nak pindah pergi tempat rumah yang tinggi, tempat yang lain, duduk lain. Tepi ni orang panggil selam dia kata. Kecek bela-bela nak teriak bela-bela dia. Lepas tu, dia tak tubik gista ya. Perahu balik apa? Balik. Tak haula wala. Balik, maka tinggal anak saudara yang jatuh sore tu, yang mari berperum tu, yang ganggu. Ia dia capa, gantung di benda, maka ia sore yang tak lemah hal lain selerai tak tahu pergi ke mana. 4 orang, budak halus 2 orang, mak ia sore dan adik ia perempuan sore. Maka gitulah ya, sekadar ia boleh minta tolong doa, minta tolong semaya hajat, dia kata buat lagu mana pun, dia kata ya habis ramak dah tahun, kecek tak boleh sebut, dia kata. Maka begitulah saudara semua, benda ni dia panggil tak tahu gapo nak berlaku. Dah seminit lagi gapo nak berlaku. Nah, Allahu akbar. Kadang-kadang orang yang sehat-sehat tiba-tiba jadi orang yang paling tak sehat. Nah, orang yang kaya harta banyak tiba-tiba sekelip mata jadi orang yang fakir sekali, tidak ada milik apa sekarang. Sebab tu orang panggil kita orang beriman dengan Allah tidak boleh nak rasa tenang dengan apa yang kita milik. Nah, sebab milik tu bukan kita milik, hak tu hawi kita. Nah, maka dia ambil bersama mana boleh. Baik, maka kita yang paling baik sekali bagi kita orang beriman, kita kena sedar semua khabar semua dan tahu tugas kita. Nah, maka kita duduk sini kerana apa dan sebab gapo. Maka kena bermolek oleh takdir Tuhan, masya-Allah. Kena bermolek dengan hadis yang kita nak baca pada malam ni, hadis yang pertama sebagai majlis yang pertama lepas daripada kita buti lama mari. Baik, maka dengar apa Tuhan kata. Nabi kata, Tuhan kata, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan.
wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak. Rawahu Tirmizi. Tuhan katakan, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, maka kita daripada anak Adam, tafarragh li ibadati, kamu usaha seboleh-boleh, penuhkanlah masa kamu dan jadilah matlamat yang paling besar sekali dalam hidup kamu, iaitu ibadat kepadaku. Ambil aku tak depan dalam hidup kamu, ambil aku tak depan. Maka jika kita ambil Tuhan tak depan, kita tak akan serabut, kita tak akan sedih, kita tak akan duka cita. Berasa kalau berlaku pun sebab tak berlaku. Berlaku setelah dia raih. Jika kita ambil agama, ambil Allah tak depan, semua comel belaka. Kalau misalnya suami dan isteri ambil Tuhan tak depan, maka masalah rumah tangga tak ada. Tak ada. Anak ambil Tuhan tak depan, ibu bapa ambil Tuhan tak depan, masalah di antara anak dengan ayah, anak dengan ibu tak ada. Adik ambil Tuhan tak depan, kakak ambil Tuhan tak depan, maka di antara adik-beradik tidak ada masalah. Juga kita dengan adik-beradik kita, dengan waris-waris kita, dengan jiran kita, ambil Tuhan tak depan, jiran pun ambil Tuhan tak depan, maka tak ada berlaku masalah di antara jiran dengan jiran. Juga kawan kita ambil Tuhan tak depan, kawan kita ambil Tuhan tak depan, kita akan tidak ada masalah dengan kawan-kawan kita. Maka ikut duk mana, situlah kebahagiaan. Sebab tu ada ulama kata, bahkan kena-kena orang yang sandar ini kepada Nabi, iaitu satu perkataan yang kata apa? Sesungguhnya di atas dunia ini ada syurga. Siapa masuk dalam syurga atas dunia, dia adalah ahli syurga di akhirat kelak. Maka orang yang tak masuk syurga atas dunia ni, belum tentu di sana akhirat nak jadi ahli syurga atau tidak. Maka masuk syurga atas dunia apa? Iaitu kita benar-benar jadi hamba Allah. Dan kita benar-benar jadi hamba Allah, ketika itulah Tuhan beri kebahagiaan kepada kita, maka kita berasa kata kita ni ahli syurga. Sebab apa? Seronoknya. Cuba kita nak mari kaji bersama. Contoh dalam rumah tangga, misal kata isteri kita ambil Tuhan tak depan, kita diri pun ambil Tuhan tak depan. Dia ambil Tuhan tak depan, kita nak guna, nak buat ikut ajaran yang Tuhan suruh, dalam Quran baik ataupun dalam hadis Nabi baik. Maka Quran suruh gapo kita sebagai suami, hadis Nabi suruh gapo kita sebagai suami, suruh jadi suami yang paling buat baik sekali kepada isteri. Lemah lembutnya, sanggahnya, buat baiknya, romantiknya, semua itu hak agama suruh, hak Tuhan suruh. Maka jikalau suami buat lagu ni, isteri adalah perempuan yang paling butung sekali. Sebalik pun sama juga, jikalau isteri ambil Tuhan tak depan, tu gapo Tuhan suruh isteri? Nabi kata jikalau tidak haram, jika tak salah dalam agama ni, aku nak suruh seorang sujud ke seorang, nescaya aku suruh perempuan isteri sujud ke suami. Nak tahu kena tunduk sungguh. Maka jikalau isteri ni ambil Tuhan tak depan, maka dia akan jadi orang panggil apa? Seorang perempuan yang paling layak suami dia, yang paling buat baik kepada suami dia,
yang ambil hati setiap perkara, seolah-olah suami dia raja. Nah, maka bertawah dua orang itu. Isteri pun bertawah nak buat baik ke suami untuk nak mereda, buat Tuhan reda ke dia. Suami pun bertawah nak buat baik ke isteri supaya Tuhan reda ke dia. Sebab apa? Kedua-dua tak Tuhan depan belaka. Nah, maka hak lagu ni rumah yang paling bahagia sekali. Kena dengan Nabi kata baiti jannati, rumahku syurgaku. Bila? Apabila ambil Tuhan tak depan. Semua kalau kerja toke ada nak kali ramai, ambil Tuhan tak depan, maka dia akan jadi toke yang paling buat baik sekali, lemah lembut sekali dengan orang di bawah dia. Duit gaji sekarang ni ya, tapi buat apa buka sungguh, ambil lebih. Duit gaji 9,000 ikut, ambil 10,000. Bagi ada ambil pakai wakil rumah. Nah, sebab apa? Sebab ia nak meredai Allah. Nah, ia nak buat benda waktu yang suka. Itu dia. Anak kali pun serupa juga. Duk tak Tuhan depan, maka kerja ia tak kelang, ia tak menipu, ia betul masa. Sama nak toke kelih tak kelih, wang copi ada tak ada, ia betul benar kerja penuh-penuh sungguh. Nah, tu. Sebab apa? Ia utamakan Tuhan. Sama ada toke nak witip tak witip ikut ia. Tu hak bukan bukan pasal, bukan hak aku tu. Aku nak wit Tuhan redha satu saja. Nah, ya kena tak kena, ya wil gaji tambah tak tambah, itu hak dia. Yang penting Tuhan redha ke aku. Maka orang yang utamakan Tuhan, dia tak khianat. Seminit pun dia tak tipu. Maka jikalau kita utama Tuhan belaka, nah, atas dunia ni tak ada balas kelahi. Tak ada orang panggil kerak waris wara. Nah, tak ada orang panggil apa ni? Apa ni pelaga orang balas kelahi. Tak ada. Semua tu baik belaka. Nah, jikalau semua tu ambil Tuhan tak depan belaka. Tapi hari ni sebab apa jadi masalah? Kita ambil nafsu kita tak depan. Kita nak lagu ni, dia demo tak awak kita lagu ni, nak marah dah, nak murih, nak tak puas hati, sedih hati, tak menyerah tidur. Nah, ada macam-macam. Sebab apa? Sebab kita nak dapat hak kita nak bukan hak Tuhan nak tak. Nah, Allah. Kalau gitu Tuhan kata, wahai anak ada tafarrag li ibadati. Nah, tu. Kamu usahalah penuh masa sekadar kamu boleh untuk ibadat kepada aku. Kalau membuat lagu tu amla'a sadraka ghinan, nascaya aku akan memenuhkan perasaan dada kamu tu. Bahasa apa? Bahasa kaya. Bahasa kaya. Kaya sini bukan kaya harta. Bukan banyak siapa kata ada aku nak tulis ataupun lebang ini penuh, tak, bukan kaya gitu. Tapi kaya perasaan. Ai tak ada berhajat ke orang. Kaya. Nah, Allah. Maka kaya hak ni lah kaya hak semati. Kaya hak sungguh, kaya hati. Nah, walau dia duit tak ada, tapi kaya. Dia tak berasa berhajat kepada orang. Nah. Jadi berasa cukup. Ada cara ni cukup, tak apa. Cukup. Tu kaya. Nah, cukup. Padahal sikit yang makan ni cukup. Nah, tak sedap mana ni? Cukup. Tak apa belaka. Maka dia tak apa lagu ni, tenang jiwa dia. Tenang. Cuba terak orang jauh daripada Allah. Tak suka tunai perintah Allah. Tak suka junjung perintah Tuhan. Ia bahasa tak cukup belaka. Padahal kadang-kadang ialah kapun ni ialah yang paling kayanya. Berasa nak kereta lagi, berasa nak buat rumah besar lagi, berasa nak pakai baju hak mahal comel lagi, berasa nak tu lagi. Ikut dia ambil rumah baru ambil. Nah, rumah nampak dia buat comel, buat katok pula dah buat. Tak cukup dia panggil. Tak cukup. Tapi cuba tak rapat dengan Tuhan. Nah,
Bukan molek kereta je. Tak apa dah. Alhamdulillah. Nah, tu. Tak ada minum air baru kan? Tak apalah hak ni boleh naik hak ni. Nah, siapa supportullah ya jalan. Nah, apa? Ya, apabila kita rapat dengan Tuhan ni dalil tak nak saudara semua, kita nak main ukur kita ni jauh ke dekat dengan Tuhan, maka kelih setara mana tupu dalam hati kita dunia, setara mana tupu. Jikalau tajir benar-benar nak belaka-belaka, itu tak nak kata kita jauh lagi. Nah, dengan Tuhan jauh, kada dia panggil tak dengar saya. Nah, tu. Sebab apa? Sebab tajir ni nak belaka, tak berasa cukup. Ada dah nak lagi. Nah, tak berasa dia panggil puas hati, tak berasa madai, tak berasa. Tapi cuba terang orang yang email tambah, kau kuat email dia dengan amal baik yang dia buat, zikir ke, baca Quran ke, jemaah ke, dan orang panggil buat sedekah ke, puasa sunat ke, buatlah kita kata dengan amal baik yang dia buat. Dan jika Tuhan terima, dia tupu dunia dalam hati dia. Ya kau tupu, maka ikhlas ni alhamdulillah. Nah, maka nasi kau datang ni alhamdulillah. Nah, mutu ni alhamdulillah. Allahu akbar. Nah, maka kemarin saya baca satu perkataan, satu tulisan comel yang panjang, tapi saya nambil hak belakang tu. Serup mari yang saya royak dari live tadi. Dia kata apa? Dia kata rau. Gapo dia kata? Maknanya gini. Kalau kita tak ada pernah rasa cukup. Geno aku tak ada. Kita berasa apa? Lihat hati tu berasa putus semua. Tak dapat benda tu, tak dapat benda ni, tak dapat benda ni. Nascaya kita tak nampak dah hak kita dapat. Jikalau hak rau muat temong sing ti rau ka. Cerak rau mi hin ni sing ti rau mi. Tak nampak dah. Nah, ada dia. Padahal kita belah ni nikmat ni penuh. Hak kita dapat hak tu hari kita. Tapi tak nampak. Sebab apa? Kita duk pandai, duk fikir kau hak kita tak ada ni. Nampak situ? Tak ada. Umur besar tak ada. Baju comel tak ada. Gaya tak ada. Tu kelihatan. Nah, maka gelisah hati, tak cukup semua. Maka orang yang tak ada perasaan cukup, dia tak bahagia dalam hidup ni. Patut gak kena Nabi kata nak hadalih dining di belakang tu. Wa asudda faqra. Jikalau akan ibadat kepada aku, nah, maka aku tak akan beri kamu rasa pakai. Tak akan beri kamu rasa tak cukup, tak ada. Tu hebu benda tu daripada kita. Nah, sama ada kita duit ada banyak, duit tak ada, tapi kita rasa cukup dah dengan apa yang kita boleh dapat hari ni. Sikit banyak suku kira. Kalau gitu, saya dalam hadis ni, hak Nabi rakyat ni, hak Tuhan kata ni, saya. Kalau gapo ni, iaitu kita ibadat kepada Tuhan hebat kata hebat. Tu ya. Nah, tu. Kalaulah kita mengkosongkan masa kita banyak untuk mengisikan taat kita ibadat kepada Allah, Tuhan sendiri benda ni. Sebab masalah perasaan tupu dunia oleh hati bukan kerjaan kita tak kuasa. Nah, kita nak tupu cara mana pun, dia Tuhan tak tupu, tak tupu. Nah, dan kita tak boleh berasa berhajat cara mana pun, dia Tuhan tak boleh rasa lagu tu, tak berasa. Tapi Tuhan berasa, dia berasa sendiri dia. Tapi nak berasa tu, ia ada tangga dia, ada sebab, ada pucuk. Apa? Ibadat kepadaku. Nah, ibadat kepadaku. Sebab ibadat kepada Allah ni, dah kita buat kena sungguh, ia cahaya, nur. Ia cahaya. Cahaya yang cerah sangat-sangat, yang mencerahkan mata hati kita. Dia cerah mata hati kita, kita kenal dunia. Dan kita kenal dunia, maka kita tak tertipu dengan dunia. Nah, tak tertipu.
Kita orang pengguna sekadar berhajat harian aja. Sebab tu kau tambah kuat iman kita, kau tinggi makam kita, orang panggil apa? Dunia kau tak ada langsung dalam hati kita. Nah, benda ni kecek yang mudah, tapi nak berlaku tu payah. Saya kecek penuh mulut nampak sedap, tapi dunia penuh dalam hati. Nah, tapi cuba kita kembali klik kaji sejarah orang-orang hak hebat sungguh bab ni, dan ibadat tu hebat sungguh, Allah tupu sungguh dunia dalam hati dia. Maka jikalau bukan nabi ke sebaik manusia, apa? Sahabat. Nah, orang yang lepas nabi yang paling baik sekali sahabat. Maka sahabat ni walaupun bukan setiap orang 100%, tapi boleh kata 90% lah ke atas. Nah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab. Gapo? Para sahabat ni, nah, dia ambil sekadar dia nak makan, sekadar dia nak guna hari ni, banyak mana. Hak lebih semua sedekah. Sedekah habis. Habis dia cing, tak tinggal apa dah. Yang ambil sekadar berhajat. Misal kalau learning ke, kalau masa kita learning, saya misal kata, kalaulah saya sapa sungguh martabat tu, dah tupu sungguh dunia dalam hati saya ni, dah kuat sungguh, cerah sungguh hati saya berhajat satu ku tu lah. Kalau lebih lagi, dekah semua. Nah, dekah semua. Ni sahabat buat. Kalau orang lain ni buat lagu tu, dia mau tahu, kesok dah tu, kesok. Otak tak sihat dah tu. Buat lagu tu nak makan gapo esok? Ni kita orang email lemah. Tapi orang email kuat tak tu. Nah, yakin dia, tawakal dia dengan Tuhan. Kalau orang tanya, "Hei, engkau yang nama Abdullah ni, sahabat misal kata, engkau bui semua. Lepas tu nak makan apa esok?" Dia kata, "Sebagaimana aku boleh makan hari ni, Tuhan bagi rezeki. Esok ada rezeki ku ada, Tuhan bagi. Lagu mana cara datang, serah kepada Allah." Nah, tu. Bagi klip burung Allah. Manusia yang tak makhluk yang tak berakal lagi, yang lemah lagi. Nah, bangun pagi-pagi kepeh perut, tak ada apa sekarang. Dia tak sipet tahu pun nak makan gapo esok. Untuk lusa tak ada sipet tahu. Untuk tulak, untuk minggu depan tak ada. Adapun kita ni, nah, 4 tahun depan tiada dah learning. 2 tahun depan tiada dah learning. Takut tak boleh makan 2 tahun depan. Gobar bimbang. Nah, itu tak lain tak tidak, itu tanda kata hati kita ni masih cemar lagi. Nah, banyak dunia lagi dalam hati. Maka saya klik satu klip, saudara semua, Allah. Hak saat ni burung nah, burung, tapi burung hak besar dah, hak boleh terbang. Hak klip ni klip mengalir air mata, titik air mata. Sebab apa? Sebab kita ni berakal, tapi lebih teruk pada burung ni. Burung baru beranak, sayap tak ada lagi, bulu sorak pun tak ada lagi, baru nak tumbuh gitu baru. Nah, ada dia. Dia lek sarang. Kalau kira mari ke nak cari makan sendiri tak leh. Tak ada kan, nak terbang pergi cari tak leh. Dia tunggu dia. Tapi dia tu yang kata mu dapat rezeki. Ada tu kat mana-mana. Ibu cari buat kelik. Tak gitu kan? Tu. Maka siapa masa ibu buat kelik makan. Nah, siapa masa ibu buat kelik makan. Dia tak kuasa nak pergi cari. Supaya anak kita. Kalau kita kira mari baru beranak, budak ni. Nah, nak makan apa kalau kira diri sendiri. Tapi rezeki ada, Tuhan hantar orang ning muak hari-hari, orang ning suak tepung, orang ning bui apa semua. Walau tak ada kerja pun. Nah, rezeki tak putus. Pas bagaimana kita kaki tangan sihat, otak fikiran sihat, boleh pergi kat tu, boleh pergi gini. Pas takut lagi. Nah, ada dia. Lebih lagi kita tak takut. Sebab apa? Sebab di sana orang lebih lemah pada kita je boleh makan. Kalau kira dengan otak kita bodoh-bodoh. Hak sungguh pun gitu, hak sungguh. Sebab tu para sahabat 90%, nah, yang ambil sekadar nak makan hari ni je. Lebih semua sedekah.
Tapi tak ada seorang mahbub sahabat yang dia buat lagu tu dan dia mati dalam keadaan berok, tak ada apa nak makan, tak ada. Allah. Dan apabila kita kecek bab rezeki, hak ni lah hak yang besar. Kerana hari ni ada jadi masalah semua dengan sebab rezeki ni. Dengan sebab duit ni lah putus habis waris-waris. Dengan sebab duit ni dah duk bedil tiket takik. Dengan sebab duit ni lah orang panggil pohacul lebu, orang panggil masyarakat. Tu. Jadi orang ni headcare tu habis. Mari mak apa ni? Pempayuk mari dulu. Orang nak jadi lagu mana ikut dia. Sebagaimana kalau lah ni enggak misalnya jual ubat gila ke ubat gapo ke, benda mabuk kaya ke. Nak ke duit ya. Walaupun kampung ku rusak lagi. Orang muda, anak-anakku, adik-adikku masa depan rusak ni, rusak lagi. Yang penting ku laba aku boleh buat umur, laba aku boleh beli kereta, laba nak gitu. Baik. Kalau gitu, comel benar-benar adik, maka je kalau kita nak kita ada perasaan kaya dalam hati, nak kita penuh dengan redha dalam hati kita, dan tenang jiwa kita, khija para sahabat khija. Tapi orang panggil apa, tenang jiwa. Dan berlaku gapo semua pun tenang jiwa. Maka hak paling cepat sekali yang akan bawa kita pergi situ, kalau kita pergi ikut lain lambat. Ya siapa belaka kalau usaha tapi lambat. Sebab nak pergi situ aja banyak jalan. Kau ni boleh pergi, kau ni boleh pergi, lekok kau ni boleh pergi, siapa juga. Tapi hak ni siapa lambat, hak ni siapa derah. Nak hati kita cahaya tu. Nak hati kita orang panggil ni Tuhan tanam masuk dalam jiwa kita, masa cukup, masa tak berhajat tu, sebab cerah mata hati tu. Dengan semaya baik siapa tapi lama benar-benar jika nak sampai situ dengan melalui tangga semaya. Allah lama. Tu. Kadang-kadang sampai mati dah kita, habis nyawa, habis habis ajar dah. Tak dapat lagi perasaan itu kalau pergi dengan semaya. Sebab apa? Bukan semaya tak comel semaya. Tapi semaya kita tu cedera. Tu dia. Pas nak tanya betul-betul. Tak nak jawab dengan derah, jawab oleh hati masing-masing. Kita berasa comel tak semaya kita? Semua kat teruk. Sebab apa? Khusyuk tak ada. Semaya kita. Tu kalau kira sah rukun syarat kena berlaku dah tu, bab khusyuk ni tak ada. Dan khusyuk satu benda yang awal-awal tu akad daripada bombing. Depan kita hujung dunia dah. Hari ni entah dunia orang Islam semaya ni boleh bilang dengan tangan berapa orang khusyuk. Lepas tu gak punya takbir pak nampak habis. Mari habis tu ni. Hak terlupa pun ingat lah semaya. Hak terlupa tu. Duk situ nak koci. Allahu akbar. Mari habis lah semaya tu. Dia tak semaya tak ingat. Jadi kalau nak pergi untuk siapa situ dengan betul semaya, yang kita semaya rupa lagu ni, lambat tak apa, payah benar-benar. Juga kalau puasa, dan kadang-kadang puasa lebih derah pada semaya, tapi lama juga. Tu dia. Dan juga hal-hal lain pun semua yang lambat situ. Tapi hak walau bukan derah masa tu, tapi duduk depan-depan. Yang nak tumbuh benar nilai jiwa kita, apa? Iaitu zikrullah. Zikir. Hal ni lebih cepat daripada yang lain. Maka maksud dalam zikir ni baca Quran, zikir juga. Maksud dalam zikir selawat ke Nabi, zikir belaka tu orang panggil. Hal ni derah. Walaupun dia kena bakar masa, tapi dia kita buat beristiqamah, buat, ia tumbuh benar lagu tu. Tu dia. Saya duduk sini, walaupun kalaulah orang ada pilih saya pagi ke live tu, dia tak telefon goyak, saya yakin kata cerak berlaku lama banyak ya. Tapi derah benar-benar. Kalau amal dengan wirid tu, lepas sore telefon,
Dah dulu masalah dia berlaku, Allahu Akbar, serabut tak terima. Lah ni berlaku, alhamdulillah. Tenang jiwa. Nah, tak serabut, tak bergaduh, tak apa, tak pasal nak marah apa. Alhamdulillah. Sakit berat tu, alhamdulillah. Nah, berlaku berat ni, alhamdulillah. Duk gitu. Nah, hak kemarin saya pergi, orang panggil pergi buat majlis muslimah di Masjid Raja di Naga. Tapi dengan sebab hujan kemarin gelap, siapa gelap, nah orang tak boleh mari mana, tapi tak boleh mari pun ada 200 orang lebih yang mari kemarin. Maka ada seorang tu, dia tulis dalam chat, dalam live ke tulis, dia tu jak pagi lepas subuh dah, makan siap dah nak tubik pergi. Nah, tapi tengah jalan balik mutu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Nah, tu dia. Apa nak ayat? Nak ayat kata kalaulah belum pada ning, ya tak ada mari duduk situ. Macam-macam dia pasal. Kan no berlaku aku nak pergi tempat molek kan no. Balik mutu pula dah. Nak marah, nak gapo gitu. Nah, tapi hari ni hati dia lain. Dengan sebab dia buat benda tu. Duk selawat ke Nabi. Nah, tu ni. Hari ni ramai ni. Kadang ada kita orang apa atas ni. Apa lubuk dah, kubai dah, tak hari. Sebab kita semua tahu dah. Kata masa Tok Imam dia buat live, sama ada Tok Imam dia ada ataupun gati dah, Bezi ke ataupun Jimat ke ataupun orang lain lagi yang gati. Jika Tok Imam tak ada, tahu ke tak? Kata di sana ramai orang ikuti sekali. Dan live tu dia selawat. Nah, selawat Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ikut salah dia orang kapur atas. Nah, ada dia. Kemarin seorang kat Rogayah duk sukirin. Duk tunggu kebun anak yatim hak kita ni. Nah, upah yang duduk situ, tunggu. Nah, tu. Duduk situ dia beripung, sampai masa malam jemaah beripung. Pok ya ada anak dia seorang. Nah, cucu dia ahli, dia patut abang dia. 4 orang dalam rumah. Nah, apa masa tu live. Orang panggil hak selawat, buka pak. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sekali. Allahu akbar. Ada. Patu hak ni hebat lagi. Orang sebar. Sebar ni kok tak layar ring sebar ni. Layar ring tak? Dah kampung sebar layaring apa yaring. Nah, dia ni Allah usaha tak usaha, kalau saya dak cerak. Dan saya kata semua dalam masjid ni, kalau kita dia dak siapa buat seorang mahbub. Bukan kata kita ni email lemas, bukan suka jahat, tapi nak ya atau payah nak buat benda ni, tapi dia buat. Gapo dia buat? Dia duk natawi tu. Natawi, buat kebun sana, duk motang sana. Pah tak bukit faham-faham lah. Kata klien tak ada. Kalau buka telefon, nak klien tak boleh. Sebab apa? Internet tak ada, klien tak ada. Kena naik tak bukit tu. Kalau di bawah kena banyak bukit, semua pucuk bukit tu, baru klien ada. Klien ada pun sutir 2 t, tapi boleh klien. Bobo. Lekat-lekat, kang-kang kata. Ada. Lepas tu nak tanya, kalau tengah hari orang misalkan orang live nak ngajar, nak dengar atau nak selawat kata pukul 10 kita porap dah, kata orang pandai yang naik pukul 10 pagi ke, lepas makan lepas gapo naik, tak ada gapo tu pun kena orang tak naik dah. Nah, pas tapi nak tanya, kita selawat aku apa? Kalau dia buat selawat ni, aku apa? Lepas ngorek gelak gelemak. Nah, dia ambil pita ikat atas kepala ni. Naik tak bukit tu. Pucuk bukit wek dah kleng ni. Lepas tu buka tu email lain. Selawat kali dengan tu email. So ready tak bukit. Allah, demo. Kita yang mari semaya ni pasal hebat dah. Aku mari semaya nak waktu. Nah, tapi cuba telah kita duduk pak je buat tak kita? Rasanya tak buat lah. Rasa. Nah, tapi kelih masya-Allah. Nah, sebab tu rugi besar orang apa atas.
Nah, duduk sini dah, nak mari mudah, tak kena banyak bukit ele. Tak kena banyak bukit. Nah, tu mari berjalan. Apa tu? Jarak berapa orang hak jalan? Tak ada mana, mutu lah ke. Belum mari. Nah, tapi tak mari. Nah, rumah 2 jekang dengan masjid dak hari juga. Nah, dak kena-kena orang mari dah. Lepas sembahyang maghrib kelik lagi. Allahu akbar. Nah, tu. Maka semua tu bukan gapo hali iman. Iman kita. Nah, tu. Sebab tu orang panggil yakin lah, orang panggil obat rezeki ni. Maka perasaan ni saya berhajat, semua kita laki perempuan berhajat. Nah, we bahasa apa ni? Berhajat, we hati kita cerah, we tupu dunia. Barulah kita nampak akhirat. Barulah kita semangat nak semaya. Barulah biar orang mengajar, bapa mari mengajar ataupun tu email dia goyak gapo benar baik masa nak buat. Jikalau orang panggil apa dunia tu tupu dalam hati dia. Bukan cerah terus, bukan tolak tiga dunia. Tak ada siapa boleh selesai daripada dunia 100, tak ada, kena guna dia. Kena duduk dengan dia. Nah, tu dia. Tapi orang panggil apa guna sekadar berhajat. Nah, dia tak berasa. Kalau dia kaya pun tak berasa tak duit banyak. Tak berasa. Sebab tak biasa hak Tuhan. Nak ambil bersama mana boleh. Nah, sebab tu guna kepada jalan Tuhan lebih baik. Guna. Nah, tak saya lah. Lebih-lebih lagi orang hak saya ni. Hak saya ni ada perasaan saya nak buat tu. Dia pergi buat juga hak derah mana. Tuhan win nampak hal dah. Saya ingat baru ni lama dah dalam 5 bulan ada dah berkali tak ingat, belum naik Suria lagi, belum pergi buat umrah lagi, duk mengajar dalam live. Hujung-hujung ada seorang perempuan, nah belakang tu baru tahu ya, orang kawan saya orang panggil pun ni di resort tu orang lalu belakang tu baru tahu kata orang lalu. Dia telefon masuk, dia cerita bukan hadiah hak orang lain. Tapi bahasa siap belah siapakah, tak apalah nak tolong. Dia tak kuasa nak tolong dengan diri sendiri, dengan diri sendiri. Tak tolong kita, dia jadi tangga, jadi getak. Dia kata, tepi rumah saya ada seorang perempuan, suami dia mati. Ada anak yatim dan dia susah benar-benar. Hari ni apabila berjumpa dek gini dahi tangan dahi kita. Serabu pening kepala tak tahu buat mana. Bapa, hutan ada. Saya tanya hutan gapo kak? Hutan gapo kak? Hutan banyaklah bapa dia kata. Satu daripadanya mutu. Jadi abang dia ni belum nak meninggal dunia, dia pergi beli mutu, murah-murah. Berapa belas ribu hang mutu tu. Lepas tu dia panggil bayar buat si sawat tu. Nah, dia beli mutu gitu. Ataupun ngak ke spot orang panggil apa kena serai bayar ada dok biar apa gitulah. Nah, cak finance pun gitu. Kalau orang panggil apa, orang panggil tak tahulah. Jenis bahasa itu. Lepas tu kita pun bahasa nak tanya gitu. Lepas tu orang panggil apa ni? Banyak mana lagi ada? Ya tak banyak dah. 7,000 kok itu lah, 7,000 8,000 tu. Pak kita kok mana hari tu mari? Tak apa, hak ni saya tanggung. Tak apa. Goyak saya tanggung tu, teriak selalu dia. Bukan tuai lagi dia. Orang lain tu. Dia mujur nak telefon geretak je nak tolong saya, jiran nak kelih tak boleh. Sebab apa? Duk terdahi mata. Teriak atik kadang-kadang. Nah, tu. Kita pun gelak lagi tu. Tapi bukan milik kita dah, kita berdua tak ada. Tapi nak usaha, nak pakat dalam orang ramai-ramai tu, pakat-pakat nak tolong dia tu. Tapi tak apa, sebab apa tak banyak je ribu kok ni. Dan kalau live minta pun pakat wikit saya pun pandai cukup dah rasanya. Tak apa teriak dia, terima kasih teriak dia dalam hujung live. Tak ingat tempat berapa, boleh kelih yang lain kelih boleh. Baik, bawa lepas live sudah, gapo berlaku? Ada seorang. Nah, lelaki telefon masuk. Dia kata, saya dengar live hujung-hujung saat ni.
Kata ada seorang perempuan, nah, ada anak yatim yang ada hutang mutu tu. Dekat hutang lagi ada 7,000 8,000. Tak apa saya nak buat. Beri saya. Mujur kita ni. Apa yang nak buat ni? Ya. Tak ada apa. Kalau gitu saya own ke baba own dia. Tak apa. Dia own masuk dalam 7,000 atau 8,000 tak ingat. Itulah lebih kurang. Baik. Esok saya telefon gila kepada orang telefon mari-mari tu ya boy ada. Ya telefon dah, apalah apa saya nak pergi di tempat hak tu mutu tu. Si sawak lah kita kata misal contohnya. Gi nak pi banci kak. Nak pi banci dah berapa ni ada lagi? Dia kira perang mari 47,000 apa tak ingat. Baik. Lepas tu dia nak bayar. Dia kak kacak dengan ni. Kacak dengan saya lah, kacak. Ya kak, pasal nak semua ni banyak mana? Ya yalah harganya tu. Saya hantar banci mari. Hantar. Saya on lagi. On lagi mana ada apa ya buat semua sudah pap. Paling puramah hantar saya. Siap dah boleh dah. Dan kerah boleh. Alhamdulillah. Tak ada apa lah. Itu dia. Allah. Kita tak tahu apa lagi. Kata orang Rewi tu, kaya berkali kita ni. Kaya cerak dia ni. 7,000 sore dia ni. Tu hati dia comel benar-benar. Bersih sungguh-sungguh. Nampak lawa tomok kepada akhirat. Seolah-olah syurga depan itu berkali ni. Tomok kita lalu. Tu. Buat esok ke tu baru tahu kata ya orang susah. 7,000 ni. Orang tak ada juga. Tapi hari itu tak tahu perasaan bersosial belah nak tolong. Tu dia. Lepas tu apa berlaku dengan dia? Dia kata apa? Alhamdulillah. Saya bui paling Allah. Supaya dok gocah email dengan syaitan. Nak nak apa? Nak labor kepada pahala. Tak makan lah mu, habis lah mu. Nak kepada dah bergocah tu. Tapi hari tu benar dia email dia kata. Boleh bui tu. Dia kata, bodoh esok ke saya pergi kerja. Hari tu saya dapat 70,000. 10 randa tu hari. Kelip mata. Esok ke, hari ni esok boleh tak? 70,000. Allah, kelip. Kalau ada cuba berat lagu tu, masa start ya. Hari ni sebab apa kita buat tak nampak natijah? Bukan Tuhan tak bukan Tuhan tak janji, tapi kita tak rasa apa. Duit lebih dah 100,000, 10 on. 100 tak rasa apa. Maka Tuhan apa? Kekal tak rasa apa gak. Cuba terang ada mujahadah. Tuhan gak kejutlah sekali tu. Allahu akbar. Baik, kalau gitu kesimpulannya, orang ni masa pun siapa dah, kesimpulannya, kalau kita nak ada tumbuh perasaan dalam jiwa kita, penuhlah masa kita hak luar dengan ibadat kepada Allah. Tu. Lepas tu, cara ibadat hak mana macam ni? Hak ni kembali klik kepada orang masing-masing. Orang ni minat Quran, baca Quran. Orang ni minat salawat. Orang ni minat orang panggil apa? Zikir, zikir. Orang ni minat sedekah. Orang ni minat apa ni? Minat berjemaah, suka semai sunat, semaya. Jadi kita nak mu tak boleh buat lagu tu nak buat bekun, tak ada bukan gitu. Sebab orang ni yang moyo tak sama. Suka kepada benda tak sama daripada orang ke orang. Yang pentingnya we buat. Tu dia. Lepas tu buat pihak kecek lagu ni rasanya tak ada siapa tak saya buat, pakai nak buat. Tapi nak buat bukan dia boleh buat. Tapi jikalau ada perasaan ada kuantan niat nak buat dah, Tuhan tolong. Cuma kata yang kedua ya, kita kena pergi ke apa? Doa. Minta dengan Tuhan. Ya Allah, aku dengar muzakarah pada malam Selasa ni, berasa sungguh-sungguh hati bata nak jadi ya orang yang ada hati lagu tu. Maka ya Allah bagi ke saya. Kurnialah kepada saya hati yang semacam tu ya Allah. Tu dia. Lagu mana cara, ibadat apa yang akan nak saya buat, serah kepada akan bukalah. Lebih-lebih lagi kita yang hadir, yang datang ni enggak, dan orang ada umur belaka dah, dan pandai kira belaka dah,
Nah, dekat dah orang panggil apa dengan kubur. Nah, tu. Kita boleh rasa sedar belaka dah, pandai mikir belaka dah. Nah, maka ambillah perkataan yang Tuhan kata ni, wahai hamba-Ku, wahai anak Adam semua, isilah masa kamu dengan ibadat kepadaku. Nah, maka di sini berkecek dah supaya nawi faham sungguh-sungguh. Minta masa lagi lebih kurang 3 minit. Iaitu kadang-kadang kita ni faham silap, faham salah. Duk gambar, duk koyak kata ibadat ni kena kepada semaya ya. Kena kepada puasa ya. Kena kepada baca Quran ya. Kena kepada majlis selawat ya, majlis berzikir ya, sedekah ya. Itu ya ibadat. Padahal semua bukan. Nah, tu. Semua ibadat. Nah, bukan ibadat yang paling baik bagi kita tunai nanti hak Tuhan letak kita. Tuhan letak kita mana? Waktu sempurna. Hak itulah yang paling baik sekali yang kita sembah Tuhan. Maka berbezalah saya dengan pacu merang tak sama. Kalau saya buat sebab pacu Tuhan redha benar-benar, tapi saya Tuhan tak redha. Nah, sebab Tuhan tak saya lain, tak pacu lain. Ada. Juga terimik, juga orang panggil apa beli, dan juga orang lain semua. Kena orang serupa dan pada orang lain tak serupa. Misal ibadat ni isteri layan suami sebaik-baik ibadat. Isteri layan suami sebaik-baik ibadat. Nah, suami kerja untuk sanggup nak bini sebaik-baik ibadat. Kru yang duk mengajar kerja dia mengajar ucapnya sebaik-baik ibadat. Lebih-lebih lagi payaban bomo kubak orang usia Allah sebesar-besar ibadat, besar pahala. Nah, tu semua ibadat belaka. Tapi kena orang tak payah agak nampak kata semaya, puasa, zakah, baca Quran, tu je ibadat. Tak. Kadang-kadang semaya sunat kita semaya ni nak pergi banding dengan demo nung kerja payaban, hak nun lebih besar pahala daripada ke semaya lagi. Sebab apa? Sebab semaya, puasa, zikir, baca Quran, selawat, hak ning pahala yang tak menata. Kita buat kita ngatur boleh kita. Maka hak ning pahala lagu ni kurang. Walau besar ke mana pun sikit. Kalau nak banding dengan hak lain, walau dia besar sekalipun, nama dia lain lebih hebat. Apa? Itu buat baik ke orang. Tolong orang. Jenis pasal pahala menata ke orang lain. Hak tu lebih besar pahala. Nah, maka orang kerja soca untuk memudahkan buka tadika, untuk memudahkan buka pondok, untuk memudahkan urusan orang. Besar pahala tu. Nah, ada. Semua kerja orang jual asyik kabul pagi-pagi. Walaupun nego ada, tapi beki niat sikit je. Atau aku asyik kabul ni untuk dapat rezeki yang halal, nak sanggup ahli keluarga aku, dan nak memudahkan bagi orang lain tak kena buat dah kuat makan. Walaupun kena beli. Niat lagu tu jual 2 je pahala 2 je. Orang tu makan 4 buku, pahala 4 buku. Makan 100 buku, pahala 100 buku. Pahala belaka tu. Ibadat belaka tu. Nah, tu dia. Orang jadi pucuai tok nebel. Jadi coroba, duk jaga tu. Nak jaga keselamatan. Ni nak ke mana? Jaga keselamatan kampung supaya tak berlaku benda tak baik dalam kampung. Supaya dapat rezeki yang halal, sanggup diri aku. Jaga jadi yang 10 je, pahala 10 je. Ibadat belaka tu. Baik lebih daripada baca Quran lagi waktu tu kadang-kadang. Lebih baik daripada semaya bangun semaya malam lagi waktu tu kadang-kadang. Nah, ada. Semua tu comel belaka. Orang buat kereta pergi atas barang, niat pergi kena. Betul. Nah, orang jual wak sate, semua tu
pahala belaka, ibadat belaka. Orang gebu bili, orang panggil wak sama ikan, orang wak perahu, orang buka kedai locek, orang jual roti, orang kena pisang. Semua tu ibadat belaka jika kita faham. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab takut faham silap. Suruh penuh masa ibadat kepada Tuhan. Allah, apa kita nak kerja ni jual pisang ni nak pergi semaya nak zikir bila? Takut faham lagu tu. Kita ni dia pilih Allah. Apa? Orang ustaz royak suruh orang panggil penuh masa ibadat kepada Allah. Pas nak hidup sila baca Quran, tak ada masa kita. Bukan kalau gitu hadis tu kena orang lain, bukan kena kita. Tak. Kena ke akal juga, tapi jenis lain-lain ibadat. Akan pilih ibadat cara pilih. Nah, akan buat perahu ibadat cara buat perahu. Akan kerja apa? Keluar ke laut, pergi nyandak, ibadat cara nyandak. Semua ibadat. Nah, Allahu Akbar. Yang pentingnya hati bergantung dengan Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Duk mana pun Tuhan. Nah, itulah lebih kurang muzakarah kita. Maka minta maaflah masa orang panggil pun lewat sikit. Nah, sambung lagi insya-Allah. Maka sudahi dengan kata subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.